Aspek pertama yang kami kehadapkan adalah isu keganasan rumah tangga. Apabila seseorang mengungkit isu keganasan rumah tangga, secara tidak langsung kita akan berfikir tentang penganiayaan terhadap wanita dalam sesebuah institusi perkahwinan. Hal ini bukan sahaja melanggar hak wanita sebagai hak seorang manusia, bahkan isu ini menjadi antara penyebab mengapa wanita lebih perlukan perlindungan berbentuk fizikal dan bertulis berbanding lelaki dalam situasi ini. Pertama saya di sini adalah isu kenaikan jumlah keganasan rumah tangga yang dilakukan sepanjang PKP tahun 2019 hingga 2020. Sepanjang PKP dalam 2 tahun itu, jumlah kes keganasan rumah tangga yang dilakukan meningkat mendadak. Hal ini membimbangkan pihak-pihak berwajib yang terlibat dalam pengurusan kes-kes tersebut, sama ada pihak NGO maupun kerajaan. Faktor utama keganasan ialah kehendak pendera menggunakan kuasa dan kawalan terhadap mangsa seperti isteri dan anak mereka kerana mempunyai beberapa masalah seperti masalah kewangan dan pengangguran. Situasi ini menjadi lebih buruk ketika PKP dilaksanakan kerana mangsa terkurung bersama pendera dalam tempoh yang lama dan sukar mendapatkan bantuan disebabkan sekatan pergerakan, gerak-gerik dan perbualan telefon juga diawasi. Malah penderaan tidak semestinya membabitkan perbuatan fizikal seperti memukul dan menampar. Mendera mangsa secara mental atau psikologi juga dikira sebagai penderaan mengikut Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Kebanyakan kes mungkin tidak dilaporkan kerana perundangan hanya membabitkan keganasan rumah tangga dan bukan untuk mereka yang tiada ikatan perkahwinan. Dalam menangani keganasan dan penderaan terhadap wanita, kita juga harus sedar tiada sesiapa berhak melakukan keganasan terhadap seseorang dengan apa alasan sekalipun. Isu berkurung di rumah ketika BKP, masalah kewangan serta kehilangan kerja hanya faktor tekanan dan tidak seharusnya dijadikan alasan atau punca untuk melakukan keganasan. Mangsa dinasihatkan supaya membuat panggilan pada waktu yang selamat tanpa pengetahuan pendera, jika tidak akan memburukkan lagi keadaan sekaligus meningkatkan risiko keganasan. Selain itu, saya turut menjumpai isu yang menarik untuk dijadikan contoh. Berita ini disiarkan pada April 30, 2021 oleh pihak Harian Metro. Isu ini diberi tajuk Suami Tertekan, Isteri Jadi Mangsa. Mangsa yang dikenali sebagai Ayu berusia 27 tahun yang baru sahaja berkahwin pada tahun 2020 menjadi mangsa keganasan rumah tangga suaminya. Menurut mangsa, perkahwinannya bertukar ngeri apabila suaminya mula menunjukkan belang selepas dibuang kerja pada Januari 2021. Suaminya mengawal gerak-geri mangsa serta kad ATM mangsa turut dipegang. Menurut mangsa, hal ini membuatkan dirinya dalam tekanan dan murung. Suaminya bukan sahaja berubah dan menghina mangsa, malah mengungkung mangsa hingga mangsa tidak dapat berhubung dengan rakan maupun keluarganya sendiri. Lebih teruk lagi, mangsa turut tidak boleh mengakses kad ATM sendiri kerana telah diubah kata laluan oleh pihak suaminya. Dirinya berasa takut dan buntu kerana jika ingkar, suaminya akan mempertikaikan dan mengancam mencederakannya. Katanya pada satu masa dia menjadi murung dan terpaksa meninggalkan kerjayanya kerana dipaksa oleh suaminya. Berada dalam kebuntuan bertindak menghubungi sebuah badan bukan kerajaan yang membela nasib wanita. Dirinya turut mengetahui bahawa suaminya mengekorinya ketika dalam perjalanan ke tempat perlindungan sementara. Ayu yang ingin menuntut pembelaan terhadap apa yang berlaku pada dirinya di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 berkata dirinya tidak memiliki wang untuk membiayai perintah injaksi selain tidak memenuhi syarat perintah perlindungan. Di sini dapat saya simpulkan sikap yang ditunjukkan oleh suami mangsa yang mendera mangsa secara mental dengan cara mengugut, memaksa, mengingkari, menghina dan mengambil alih sepenuhnya wang mangsa sehingga diri mangsa berasa terancam. Meskipun tiada penderaan secara fizikal dilakukan oleh mangsa, dirinya masih lagi mengalami keganasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Mangsa keganasan rumah tangga bukan sahaja mengalami kecederaan secara fizikal, mereka mungkin akan mengalami trauma serangan kebimbangan atau anxiety dan bersikap paranoid. Oleh itu, masyarakat, kerajaan dan setiap individu perlu memandang serius perkara ini kerana isu ini tidak akan pernah hilang sekiranya tiada yang mengambil cakna dengan mendalam. Masa keganasan rumah tangga dibendungi dengan perasaan takut dan buntu. Oleh itu, setiap individu wajar memainkan peranan dalam isu ini. Laporkan kepada pihak berwajib secepat mungkin agar isu ini dapat dibendung dengan baik. Beratus ratus juta wanita dan kanak-kanak perempuan bekerja sebagai pembantu rumah di rumah presiden di seluruh dunia. Mereka membersihkan, memasak, menjaga kanak-kanak, menjaga warga emas dan membantu majikan mereka dengan pelbagai pekerjaan lain. Di sebalik fungsi kritikal mereka, mereka adalah antara pekerja yang paling dieksploitasi dan didera di dunia. Mereka kerap bekerja 14 hingga 18 jam sehari, 7 hari seminggu dengan bayaran yang jauh lebih rendah daripada gaji minimum. Mereka mungkin terhad kepada pekerjaan mereka dan menghadapi penderaan fizikal, mental dan seksual. Orang yang paling terdedah adalah kanak-kanak dan pekerja rumah asing. Pada Jun 2011, satu perjanjian antarabangsa Konvensyen Pekerja Domestik telah ditandatangani mewujudkan garis panduan pertama di seluruh dunia untuk perlindungan pekerja domestik.
Pekerja domestik diwujud dalam pelbagai cara di negara yang berbeza seperti pembantu rumah, hamba atau bantuan. Namun kata-kata yang tidak menghormati dan merendahkan ini gagal mengikira usaha mereka sebagai pekerja yang ikhlas. Sejak 1 Jun lalu, semua pekerja domestik negara ini diwajibkan mempunyai perlindungan keselamatan sosial iaitu daripada Perkeso, Pertubuhan Keselamatan Sosial. Mengikuti ketetapan itu, pekerja-pekerja domestik yang sebelum ini tidak memperoleh perlindungan keselamatan sosial Perkeso kini mendapat manfaat yang sama seperti pekerja sektor formal lain. Menurut Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Azman Aziz Mohamad, kewajipan melindungi golongan berkenaan termaktub di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 Akta 800. Beliau juga berkata 104,400 domestik pekerja membabitkan 15,000 pekerja berstatus warga negara dan bermastatin tetap serta 89,400 pekerja asing dijangka menerima manfaat itu. Bagaimanapun, tambah beliau, hanya pekerja domestik yang mempunyai dokumen perjalanan sah serta memiliki pas lawatan kerja sementara PLKS dikeluarkan Jabatan Imigresen Malaysia JIM sahaja layak menerima manfaat itu. Mengenai kadar caruman pula, kata beliau bergantung pada gaji bulanan pekerja domestik terbabit. Tambah beliau lagi, mana-mana majikan yang gagal mendaftar pekerja domestik boleh dikenakan tindakan mengikut Akta 4 dan Akta 800. Pendaftaran pekerja domestik adalah wajib di bawah Akta 4 dan Akta 800. Jika mereka gagal, mereka juga tertakluk di bawah Akta sedia ada sama ada mereka boleh dikenakan kompang atau jika sabit kesalahan masih gagal mendaftar dan mencarum boleh dibawa ke tindakan pendakwaan. Jika didapati bersalah, majikan boleh dipenjara 10 tahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Jadi, hasrat kita bukan ingin membebankan mana-mana pihak, malah untuk memastikan bahawa tiada siapa terpinggir dari perlindungan sosial, lebih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19, katanya pada sidang media secara dalam talian pada Jumaat. Golongan ini bukan diambil bekerja dalam apa-apa urusan melibatkan aktiviti perdagangan, perniagaan dan profesi yang dijalankan oleh majikan sama ada dalam atau luar rumah kediaman. Dari sini kita boleh lihat bahawa hak-hak asasi untuk pekerja domestik wanita di Malaysia sangat terjaga. Sekian sahaja daripada saya. Di samping itu, hak wanita adalah kesetaraan jantina. Kesetaraan jantina ataupun dipanggil sebagai hak sama rata antara wanita dan lelaki. Ramai orang yang salah faham bahawa kesetaraan jantina adalah tentang mementingkan satu jantina lebih daripada yang lain apabila ia hanyalah memastikan semua orang mendapat hak yang sepatutnya mereka terima, tidak kira jantina maupun umur mereka. Walaupun isu ketidaksamaan jantina semakin kurang pada masa sekarang, namun masih terdapat wanita yang didiskriminasi dan distereotip di seluruh dunia. Antara hak wanita dalam kesetaraan jantina adalah hak wanita untuk memilih sama ada mereka mahu bekerja ataupun tidak. Suami tidak boleh memaksa isteri mereka untuk berhenti kerja dan tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan suri rumah seperti mengemas, memasak jika si isteri ingin membuat demikian. Ini akan menambahkan lagi stereotip bahawa hanya lelaki yang sepatutnya bekerja, manakala isteri-isteri hanya perlu membuat kerja di rumah. Selain itu, contoh yang lain seperti hak wanita untuk memimpin. Sejak zaman dahulu, kita membesar dengan diajar bahawa lelaki adalah pemimpin, seperti ayah sebagai ketua keluarga. Dari sekolah, lelaki sering dipilih sebagai ketua kelas, manakala perempuan hanya sebagai naib ketua kelas. Termasuk dalam politik, kebanyakan ahli politik terdiri daripada lelaki dan hanya sedikit wanita. Ini kerana wanita distereotip tidak sesuai untuk memimpin negara kerana ia adalah tugas lelaki. Reproduktif. Kesejahteraan reproduktif adalah kesejahteraan fizikal, mental serta sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit berkaitan dengan proses, fungsi dan sistem reproduktif. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, perlulah menjalin hubungan yang mesra dan memupuk nilai-nilai murni dan harga diri anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Selain itu, ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak untuk mengenai sentuhan baik dan buruk dan melakukan sebarang pencabulan pada diri mereka sendiri, dan mereka sebagai anak perempuan perlu diajar batas dalam pergaulan mereka bermula dari mereka kecil lagi. Oleh demikian itu, wanita perlu dijaga dan diajar dengan mempertahankan diri mereka lagi mengelakkan sebarang berlaku yang seperti kita lihat di media sosial, wanita dirogol. Kes ini perlu dipandang serius di mana wanita perlu dilindungi bukan dengan kekejaman. Keguguran atau pembuangan embrio atau jana dari rahim disebabkan masa diperkosa atau disebabkan tentu risiko secara dengan kekejaman. Dan apabila wanita tersebut mengetahui dirinya mengandung, wanita tersebut akan sedari upaya untuk menggugurkan kandungannya. Hal ini di Malaysia kita sering dengar wanita ingin menggugurkan kandungan sama ada mereka dirogol ataupun melibatkan nyawa, seperti ibu itu adalah ibu tu ada penyakit yang kronik yang melibatkan dua nyawa ibu tersebut dan nyawa anak mereka tersebut, dan ia menyebabkan risiko tinggi dan ia diberikan sah untuk bagi penguguran pada ibu tersebut.
dan seterusnya kekerapan serta sebab-sebab pengguguran bayi tersebut di seluruh dunia. Kira-kira 46 juta pengguguran dilakukan di seluruh dunia setiap tahun. Dalam itu 26 juta merupakan pengguguran sah, manakala 20 juta yang lain hak melanggar undang-undang. Akhir sekali, gangguan seksual. Gangguan seksual semakin diiktiraf sebagai satu pelanggaran ke atas hak asasi manusia kerana menafikan peluang wanita untuk mendapat kesamarataan dan kebebasan hidup seperti lelaki. Gangguan seksual boleh didefinisikan sebagai perlakuan yang kurang disengani melalui kata-kata, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual yang berunsur seks yang biasanya dilakukan berulang-ulang. Perlakuan tidak bermoral ini memberi pelbagai implikasi negatif terhadap pembangunan negara dalam konteks sosial, ekonomi dan juga politik. Kes antara Muhammad Rizwan bin Abdul Razak dan Asmah binti Haji Muhammad Noor merupakan satu contoh dalam mentafsirkan impak yang dilalui oleh mangsa gangguan seksual di tempat kerja. Berdasarkan laporan yang dikemukakan mangsa, pelaku telah melakukan gangguan seksual terhadap mangsa menggunakan kata-kata lucah, jenaka kotor berunsur seksual, menggunakan kata-kata kasar dan kesat dalam email serta beberapa kali mempelawannya untuk dijadikan isteri kedua. Mangsa kemudiannya memfailkan tuntutan balas dengan menyabitkan pelaku sebagai telah menyebabkan beliau mengalami tekanan emosi dan mental yang serius sehingga mengakibatkan trauma serta jatuh sakit. Mahkamah mendapati wujud bukti yang lebih daripada mencukupi untuk membuktikan pelaku telah membuat komen lucah berunsur seksual yang ditujukan secara langsung kepada mangsa atau ketika kehadiran mangsa. Mahkamah juga mendapati perbuatan gangguan seksual tersebut meningkatkan kesan yang sangat serius terhadap mangsa. Malahan, kata-kata lucah berunsur seksual yang dikeluarkan pelaku ke atas mangsa dikategorikan sebagai gangguan seksual dalam bentuk lisan di bawah Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999. Mangsa akhirnya berjaya menuntut ganti rugi umum sebanyak RM100,000 Malaysia dan RM20,000 Malaysia sebagai ganti rugi teladan daripada pelaku.